Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Meneruskan perbincangan tentang masalah berkaitan dengan ijma', isu berkaitan imkanu inqadil ijma'i wal khilafu fih. Kemungkinan berlaku ijma' dan juga khilaf pada masalah ini. Adakah ijma' itu perkara yang boleh berlaku ataupun benda yang memang sukar untuk berlaku ijma'? Maka ini didatangkan pandangan jumhur ulama yang mengatakan ijma' itu mungkin imkani inqadil ijma' dan memang berlaku secara sungguh. Dan yang menafikan pula mengatakan bi'adami imkani inqadil ijma', tidak mungkin berlaku ijma', dan dah tidak berlaku langsung lah ijma' itu. Ini pandangan An-Nazam minal Mu'tazilah. Setelah kita dapati atau kita bincangkan dua pandangan ini, maka almarhum Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan mendatangkan pandangan beliau. Katanya, wujubut tafsili fi hadzal khilafi, wajib kita detailkan. Tafsir ni kita huraikan dan detailkan pada khilaf ini. Walladhi narahu fi hadzal khilaf, dan yang kami berpandangan pada khilaf ini ialah wujubul tafsil, wajib diperincikan. Fala na'khudhu qaulal jumhur, kita tidak ambil pandangan jumhur secara itlaq, bukan kita ambil secara sepenuhnya. Wala narfudhu qaulal mani'in bi itlaq, juga kita tidak tolak pandangan orang yang menghalang itu secara mutlak. Wat tafsilul ladzi narahu, dan huraian yang kami berpandangannya yastalzimu munaqashata ma qalahul mani'un, melazimkan kita, memerlukan kita untuk munaqashah, untuk kita bincangkan tentang dalil apa yang dibawa oleh mani'un, golongan orang yang mengatakan tak berlaku ijma'. Fanaqulu awalan, maka kami sebut pertamanya, mahtajjal mani'una, apa yang berhujah dengannya, iaitu dalil yang digunakan sebagai hujah oleh al-mani'un, golongan yang menghalang berlaku ijma' ini, mengatakan ijma' tu tak berlaku. Min annan mustanadal ijma', dalilnya mereka kata bahawa mustanadal ijma', sandaran ijma' itu, in kana qat'iyan, jika dia itu nas yang qat'i, fahuwa la yaghibu anin nas, tentulah perkara qat'i tidak tersembunyi lagi daripada manusia. Fala hajata idzan ilal ijma', maka tidak perlulah ketika itu kepada ijma', kerana itu telah masyhur dan maklum di sisi orang ramai kalau dia qat'i. Wa in kana sanadu zanniyan, kalaulah sandaran ijma' itu zanni, ahalatil adatu ittifaqahu, maka tentulah memustahilkan oleh adat persepakatan mereka. Kalau dia bentuk dalil itu zanni, bila begitu tentu tak akan berlaku persepakatan, kerana dia asasnya itu zanni dah. Fala yan'aqidul ijma', maka tak akan berlaku ijma'. Hadzal qaul, maka kedua-dua pandangan ini bisyiqqaihi, dengan dua-dua hujah tadi, dua-dua bahagian. Syiqqai ni kedua-dua bahagian tadi, la yanhadhu hujjatan, dia tidak dapat menegakkan sebagai hujah, lima qalu, kepada apa pandangan yang mereka berkata itu. Fal ijma'u bimuqtada dalilin qat'iyyin, maka ijma' dengan difaham ataupun dengan apa yang dipaham daripada dalil qat'i, yaziduhu quwwatan, dia akan menambahkan kekuatan. Kalaulah ijma' itu berasaskan dalil yang qat'i, tidakkah ijma' itu dia lagi akan menguatkan lagi dalil tersebut? Wa yughni anil bahthi, dan dia mengkayakan, dia tidak memerlukan anil bahthi an dalilihi, kepada membicarakan, membahaskan tentang dalil. Bila dah berlaku ijma', maka dia menambah kekuatan dan menyebabkan tak perlu dah kita bincang dalil. Nak tak payah dalil lah, bincang tak payah bincang lah apa makna istidlal, cara istidlalnya, kerana telah berlaku ijma' bahawa hukumnya demikian. Okey. Itu kalau qat'i. Wa in kana mustanadul ijma'i dhanniyan, kalaulah mustanad, sandaran ijma' itu perkara yang zanni, ka khabari ahad, seperti hadis ahad, fal adatu tuhilu imkanal ijma' alaih, maka adatnya memustahilkan, tuhilul imkanal ijma', memustahilkan berlakunya ijma' di atasnya, idza kana wadihad dalalati, kalau dia itu wadihad dalalah,
dia itu jelas dalalah pengertian penunjuk maknanya, bayyinal makna dan terang maknanya. Kalau dalilnya atau dalalahnya itu terang dan dalil itu jelas, maka pada adatnya la tuhilu imkan. Fal adatu la tuhilul imkan. Adat itu tidak memustahilkan berlakunya ijma'. Kalau walau khabar ahad sekalipun. Kalau khabar ahad, adat tidak memustahilkan berlaku ijma' jika dalalahnya itu jelas dan makna itu terang. Jadi tak ada masalah lah. Walaupun dia kata khabar ahad, betul khabar ahad, tetapi kalau dalalah dia jelas, maknanya terang, tidak mustahil berlaku ijma'. Fa fi hadhil halati, maka dalam keadaan ini yartafi'u dalilul dhanni, akan terangkat dalil zanni itu dengan sebab ijma'. Jadi sebab ijma' ni menyebabkan dalil zanni itu jadi kuat. Ila martabatil qat'iyah, terangkat menjadi kepada martabat qat'i, martabat dalil yang putus, yang yakin. Itu yang pertama. Yang kedua, thaniyan, amma mahtajju bihi min adami imkani ma'rifatil mujtahidin. Adapun apa yang mereka berhujah dengannya, dengan ketiadaan mungkin mengetahui para mujtahid bi ashkhasihim, dengan individu masing-masing. Tak boleh, macam mana kita nak kenal setiap diri orang mujtahid itu? Li tafarruqihim, kerana bertebarannya mereka fi amsar, pada negeri-negeri ini, dalam pelusuk dunia ini. Fahadzal qaul jadirun bitta'ammuli wal munaqashah. Maka pandangan ini layak untuk diperhatikan dan dibincangkan. Wal haqqu fi hadza, maka pandangan yang benar pada ini, an yuqal, bahawa dikatakan, inna usuras salaf, bahawa zaman salaf tanqasimu ila asrain, terbahagi kepada dua. Asraini mutamayyizain, dua zaman yang terbeza. Yang pertama asrus sahabah, zaman sahabat. Yang kedua asru ma ba'dahum, zaman selepas pada sahabat. Fa fi asri sahabah, pada zaman sahabat, la siyama fi zamani Abi Bakr wa Umar, lebih-lebih pada zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kana al-mujtahidun qillatan, mujtahid itu tak ramai, ma'rufina, dan diketahui, bi a'yanihim, dengan individu, orang tahu sahabat ni mujtahid, sahabat ni mujtahid. Mawjudina kulluhum, mawjudina kullahum, semuanya ada. Takriban fil Madinah, secara hampirnya kemudiannya ada di Madinah. Au fi makanin yashulul wusul, ataupun pada tempat yashulul wusul, yang mudah untuk sampai kepada mereka. Wa ma'rifatu ara'ihim, dan mudah untuk mengetahui pandangan mereka. Wa kana al-ijtihadu ya'khudhu syakla syura, maka ijtihad itu mengambil bentuk ijtihad secara mesyuarat, syura, perbincangan. Jadi pada zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, khalifah ni akan panggil sahabat-sahabat yang mujtahid ni, panggil berhimpun. Ada hukum ni berlaku, macam mana hukum je? Jadi benda itu boleh berlaku tak? Ya, boleh berlaku ijma' lah. Kerana bilangan mujtahid itu terhad kepada beberapa orang ini saja, sahabat-sahabat yang fuqaha ini. Maka menghimpunkannya mudah. Fa fi hadzal asri, maka pada zaman ini, wal hal kama wasafna, dalam keadaan hal itu sebagaimana kita sifatkan, kita sebut bahawa senang untuk dihimpunkan. Yashulu jiddan inqadul ijma', maka mudah sangatlah untuk berlaku ijma'. Wa qad waqa'a fi'lan, dan telah berlaku sungguh ijma'. Wa nuqilat ilaina, dan dinukilkan kepada kita, ijma'atun kathiratun, ijma' yang banyak daripada mereka. Minha mahtajja bihil jumhur, antaranya apa yang berhujah dengan jumhur. Wa dzakarnaha qabla qali, dan telah kami sebutkan sebelum ini. Contoh pada pembahagian pusaka bagi jadah, nenek dapat berapa kan, itu berlaku ijma' tu. Naam, ya, dengan erti kata istidrak. Namun, naam ni lil istidrak, dengan erti kata namun. Qad yuqal, boleh dikatakan, boleh jadi orang akan kata, inna hadhil ijma'ati, ijma' ini, ma kanat kulluha sarihatan, tidak semuanya sarih, tidak semuanya jelas di seorang-seorang sebut. Wa hadha haqqun, maka kata musannif, ini betul, benar, betul lah. Naslamu bihi, kami terima. Nusallimu bihi, nusallimu bihi, kami menerimanya. Nusallimu bihi, kami menerimanya. Betul lah, bila kata bukan semuanya kita dapat katakan ijma' tu berlaku secara sarih, walaupun berhimpun, tapi bolehkah kita kata sarih? Betul, ini betul, benar. Nusallimu bihi, kami taslim, maknanya kami terimalah.
Kami terima, wala nunkiruhu, dan kami tidak ingkarinya. Walakin, tetapi ayu syai'in fihi, apa perkara yang ada padanya itu, fal ijma'u sukuti, ijma' sukuti sekalipun, walaupun tidaklah semua orang mengucapkan secara soreh jelas pandangan, tapi paling kurang mereka hadir dan mereka diam, maka ijma' sukuti kal ijma' is-sarih, hukumnya sama macam ijma' yang sarih, inda fariqin minal ulama, di sisi sebahagian ulama, kama qulna, sebagaimana telah kami sebut. Wa idza qila, bila dikatakan pula innal ijma' as-sukuti laisa bihujjatin indal ba'di, ijma' sukuti bukan hujah di sisi sebahagian yang lain. Okey, kalau begitu maknanya ada orang yang menolak ijma' sukuti. Fala yakunu idzan ijma'us sahabah sukuti, maka tidak jadilah ijma' sahabat yang bentuk sukuti ni dalilan, tak boleh jadi dalil ala wuqu'il ijma', dalil bahawa berlaku sebenar ijma', wala hujjatan, dan tak boleh menjadi hujah alal akharin, ke atas pihak lain yang tak terima. Fa innana, kalau anda yang ini iskal yang kedua ya. Iskal yang kedua. Maka apa jawapannya? Kalau orang kata ijma' sukuti ni tidakkah tidak diterima oleh sebahagian? Bila tidak diterima, maka ijma' sahabat yang bentuk sukuti tak boleh nak buat dalil bahawa berlaku ijma', tak boleh nak jadi hujah untuk menolak pihak lawan. Jawabnya fa inna naqul, kami berkata inna ijma' as-sahabah as-sukuti yang bagi sayugia an yunazzal sayugia diletakkan manzilatas sarih, seumpama kedudukan ijma' yang sarih. Ialah gitu, tetapi ijma' sahabat yang bentuk sukuti ni yang bagi an yunazzal, sayugia diletakkan pada kedudukan ijma' yang sarih, li'iddati i'tibaratin, kerana beberapa i'tibar, beberapa aspek, beberapa sudut. Minha, antaranya qillatuhum, bilangan mereka tak ramai, sedikitnya mereka, wa ma'rifatu ashkhasihim, dan mengenalinya individu setiap sahabat yang ada tu, kama qulna, sebagaimana kami telah sebut ya, walaupun sukuti, tapi sukuti itu pada kedudukan sarih, kerana bilangan mereka tak ramai, dah kita kenal siapa-siapa seorang-seorang tu. Walima urifa, dan kerana apa yang telah diketahui min siratihim, daripada sirah perjalanan sahabat, sifat sahabat ini, kepribadian mereka. Wa mubadaratihim ila qaulil haq, dan bersegera mereka untuk menyatakan kebenaran. Allazi yarawnahu, yang mereka perhatikan benar, mereka akan segera sokong. Duna khasyatin tanpa ada rasa takut, min ahadin, daripada seorang pun. Sahabat ni tak akan, kita maklum dah, mereka tidak akan diam pada perkara yang mungkar. Pasti mereka akan tegakkan kebenaran. Mereka tak takut. Wala mahabatan, dan bukan kerana sebab rasa hebat. Mahabah ni rasa segan kepada seseorang. Tak, mereka tak akan. Jadi walaupun sukut mereka tu seumpama soreh. Hirsan, kerana bersungguhnya mereka, minhum alal wafa'i bima akhadahu Allah, bersungguhnya mereka menunaikan apa yang Allah Ta'ala ambil janji dengan mereka, min ahdin, daripada perjanjian, ala ulama, di atas ulama. Apa dia Tuhan janji? Tuhan mengambil janji daripada mereka, min luzumi, daripada wajibnya, bayanil haqi wa adami kitmanihi, wajib ulama ini menerangkan kebenaran dan haram dia menyembunyikannya, adami kitman, dan tidak menyembunyikannya. Man katama ilman, man sa'ala an mas'alatin fakatamaha aljamahullahu yaumal qiyamati bilijami minan nar. Siapa yang ditanya tentang satu hukum, satu ilmu, tiba-tiba dia tahu dan tidak ada sebab dia tak nak beritahu, dia sembunyikan, maka Allah Ta'ala akan letakkan, pakaikan pada mulutnya kekang api neraka. Jadi benda itu takkan sahabat rela ataupun melakukan perkara yang boleh menyebabkan agama mereka ni rosak. Wa yakfina huna, dan cukuplah bagi kita litadlil, untuk membuat dalil, ala manakul, atas apa yang kami katakan, annadhkura, bahawa kami sebutkan, anna hadzal wasfa, bahawa sifat ini, kana aman, adalah sifat ini menyeluruh, hatta fi ahadil muslimin, adalah menyeluruh hatta pada individu seorang-seorang orang Islam. Ala yara, tidakkah kamu perhatikan, ala yura, tidakkah seseorang itu diperhatikan, ala yura anna imra'atan,
tidakkah seorang itu diperhatikan bahawa ada perempuan raddat ala Umar, dia menjawab balik kepada Saidina Umar, munkiratan, dengan dia menafikan ma dhahaba ilaihi, apa pandangan yang Saidina Umar bawa, min ra'yin, pada dari pandangan hukum, fi taqlili muhuri an-nisa, pada menyedikitkan, mengurangkan mas kahwin perempuan. Saidina Umar pada zamannya, dia berkhutbah lah kerana nak memudahkan kahwinan. Dia menyuruh perempuan ini supaya mengurangkan mas kahwin. Jangan letak mas kahwin mahal-mahal. Jadi ada seorang perempuan, padahal dia ni bukanlah fuqaha apa, tapi orang biasa. Ahadil muslimin, individu orang Islam yang ada ketika itu, dia balik. Raddat ala Umar. Dia tolak, dia bangkang kepada Sayyidina Umar. Dia mengingkari apa pandangan Sayyidina Umar yang menyuruh untuk mengurangkan mahar mas kahwin perempuan. Wa huwa yakhtubu ala mimbar, dalam keadaan dia berkhutbah di atas mimbar. Duna an takhsha syai'an, perempuan ini menolak, membangkang balik tanpa dia rasa takut pun. Sebagaimana dia teruskan, dia pun kata, dia baca ayat Quran. Allah Ta'ala, tidakkah Allah Ta'ala menyebut nihlah, fala ta'khudhu minhu syai'a. Allah Ta'ala melarang kamu ambil daripada harta perempuan tu sesuatu. Apa dia? Allah Ta'ala sebut, atun nisa'a saduqatihinna nihlah, berilah kepada perempuan isteri-isteri itu saduqatihim, mas kahwin mereka. Nihlah pada bahasa Arab itu makna banyak. Memberi makna pemberian yang banyak. Itu satu. Apa lagi? Allah Ta'ala sebut dalam wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintar. Itu istidlalnya. Tadi ayat tadi nihlah tu secara pemberian, secara sukarela. Istidlal yang perempuan ini guna ialah pada ayat Allah Ta'ala, wa in aradtum istibdala zawjin, jika kamu ingin tukar seseorang isteri, makana zawjin, dengan isteri yang lain, maksudnya kamu tolak isteri lah. Wa ataitum ihdahunna qintara, dan kamu telah beri kepada salah seorang mereka qintara. Istilah istidlal yang perempuan ni guna ialah pada kalimah qintara. Ni kalau kita ikutnya surah An-Nisa ayat 20. Kamu telah beri kepada isteri kamu tu qintara. Qintara ni maknanya harta yang banyak sebagai mas kahwin. Jadi perempuan ni kata, tidakkah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ataitum ihdahunna qintara, dan kamu telah beri pada mereka qintar. Qintar ni makna mas kahwin yang banyak. Fala ta'khudhu minhu syai'an, maka jangan kamu ambil balik mas kahwin itu, kerana dia jadi hak dia dah. Bila kamu dah setubuh dengan perempuan itu, maka mas kahwin itu hak dia, walaupun kamu beri harta yang sangat banyak. Maka perempuan tadi menggunakan ayat Quran tadi, balik kepada pandangan Sayyidina Umar yang menyuruh untuk mengurangkan mas kahwin. Dia tak takut pun. Satu, ini kisah apa? Menunjukkan bahawa sahabat tidak akan berdiam diri perkara yang dia nampak tak betul. Qissatu Bilal, kisah Sayyidina Bilal, wa munaqashatuhu li Umar bin Khattab, dan berdebatnya dengan Sayyidina Umar fi mas'alati qismatil aradi maftuhah, pada masalah pembahagian aradi al-maftuhah, tanah-tanah yang dibuka. Apabila dia menakluki Syam dan Iraq, banyak tanah terbuka. Jadi berdebat. Itu perkara amrun syai'un, itu perkara yang masyhur, ma'ruf. Faqad a'lana Bilalun, Sayyidina Bilal telah menyatakan mukhalafatahu, ketidaksetujuannya, menyalahinya, li ra'yi Umar, kepada pandangan Sayyidina Umar. Bal wa aghladha lahu bil qawl, bahkan dia mengeraskan pandangan, mengeraskan perkataan dia. Dia gunakan makna perkataan yang kasar lah, maksud kita kata dia berkeras. Walam yamna'hu dhalika, dan tidak menghalang demikian itu, an yukhalifa Amirul Mukminin, bahawa dia menyalahi pandangan Amirul Mukminin. Walaupun Sayyidina Umar ketika itu ketua kerajaan Amirul Mukminin, dia tidak menghalang. Kalau dia rasa salah, dia kata go.
hatta inna Umar bin Khattab, sehingga kan Sayyidina Umar bin Khattab lam yasa'ahu, tidak mampu dia, lam yasa'ahu, tidak mampu dia kecuali an qala Allahumma kfini bilalan wa sahbihi. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan Bilal dan sahabatnya ni. Makna cukupkanlah ya Allah, tolonglah, makna tahanlah Bilal ni daripada membangkang ni. Walam yazid ala hadza walam ya'nifuhu, dan dia tidak lebih sekadar itu sajalah. Dia tidaklah maknanya menggunakan kekerasan, sekadar itu saja. Walam ya'nifu, dan dia tidak mencela dia. Fa idzaka, maka apa? Kenapa? Kerana Sayyidina Bilal minta untuk dibahagikan tanah tersebut bila ditawan satu kawasan. Sebagaimana maklum, dia termasuk jadi ghanimah, maka patutnya bagilah kepada apa? Kepada orang-orang pergi perang tu. Sayyidina Umar tak benar. Sayyidina Umar kata, kalau aku bagi, makna lepas ni tak ada milik lah pada tu, maka dijadikan tanah tersebut sebagai tanah yang terhalang. Tak boleh. Ghanimah ni tanah tak boleh. Tanah tidak dibenarkan, dia jadi hak kerajaan, yang mana supaya apa? Supaya boleh orang-orang lain atau rakyat ada situ boleh menggunakan manfaat tanah itu. Kalau dibahagikan, maka menjadi hak milik individu. Walaupun Sayyidina Bilal tak setuju dan dia berkerah, Sayyidina Umar tak buat apa, sekadar kata ya Allah, cukupkanlah aku dengan Bilal ni. Fa idza kana hadza sya'nal qaum, kalaulah ini dia perangai kaum para sahabat atau salafus soleh, faminal asir, maka amat sukarlah an nusallima, bahawa kita menerima, bi anna sukuta mujtahidihim, bahawa diamnya para mujtahid mereka, kana li ghairi ridha, diamnya itu kerana tidak redha, wal muwafaqah, dan tidak bersetuju. Diam dengan maksud tidak setuju, tak. Kalaulah individu dalam masyarakat salaf ini begitu berani menegakkan kebenaran dan menyatakan kebenaran, takkan para mujtahid mereka diam. Diam kerana sebab tak redha ataupun enggan mengikuti. Bal innana nakadu najzimu, tapi kita ni hampir menjazamkan, memutuskan, anna suku tahum, bahawa diamnya mereka mahmulun ala ridha, diamnya mereka menunjukkan redha, wal muwafaqati, dan bersetuju, madama ar-ra'yu qad wasalahum, selagi mana pandangan itu sampai kepada mereka, wa usuluhu ilaihim, dan sampai pandangan kepada mereka, kana maisuran, adalah mudah, likillatihim, kerana bilangan mereka sedikit, kama kulna, wali wujudihim fil Madinah, dan kebanyakan mereka ada di Madinah. Masa tu pada zaman Sayyidina Umar tak benar mujtahid, sahabat yang mujtahidin, fuqaha ni tak benar keluar pada Madinah. Au fi makanin qarib, ataupun ada pun tempat yang dekat yang mudah untuk dipanggil. Itu pada zaman salaf. Salaf sahabat ni, amma ba'da asri sahabat, adapun zaman salaf selepas daripada sahabat, faminal asir jiddan, maka amat sukarlah at-taslimu, untuk kita terima, bin iqadil ijma', kita menerima bahawa berlaku ijma'. Lepas pada sahabat barulah kita kata payah nak berlaku ijma', sebab semua ada bahagian sahabat bertebaran dah. Jadi kalau dibincangkan masalah tu, boleh jadi ada sebahagian mereka tidak terlibat. Litafarukil fuqaha'i, kerana bercerai dan bertebarannya para fuqaha, fil biladin na'iyah, pada tempat-tempat negeri-negeri yang jauh. Na'iyah ni makna ba'idah, negeri yang jauh. Wa amsaril muslimin al-adidah, dan kota-kota orang muslim yang banyak. Wa kathrati adadihim, dan ramai bilangan mereka. Jadi ulama pun lepas pada itu semakin ramai. Wa ikhtilafi masyaribihim, dan berbeza-beza masyarib, berbeza-beza mazhab dan kecenderungan pandangan mereka. Masyarakat ni makna kita kata mazhab lah. Mazhab mereka pun ada berbeza. Wa adami, rasanya wa adami ni, wa adami akhdhil ijtihad, dan kerana tidak berlakunya ijtihad, bi uslubi syura, dengan cara syura dah. Kama kana al-halu fi ahdil al-ula, fi ahdil awal, sebagaimana berlaku pada zaman pertama. Wa aqsa ma yumkinu an yuqal, sehabis-habis apa yang boleh kita katakan, apa yang habis-habis yang boleh kita katakan, anna ahkaman ijtihadiyatan, bahawa hukum ijtihad itu, fi ba'dil masail, pada sebahagian masalah, wujidat, ada, dan juga washtaharat, dan masyhur, walam yu'raf laha mukhalif, dan tidak diketahui baginya orang yang menyalahi. Makna kita nak kata sebagai ijma', sukarlah sikit. Jadi
habis-habis pun kita boleh kata beginilah. Masalah ini berlaku dan masyhur dan tidak didapati pun ada mujtahid yang menyalahi pandangan. Itu kita dapati sebahagian ulama' dia takbir dengan gitu. Dia tak guna ijma' sebab kita nak kata berlaku ijma' dengan maksud berhimpun semua payah. Jadi mereka kata benda ini masyhur dan berlaku dan tidak ada orang yang menyalahi pandangan ini. Walakin tetapi adamu ma'rifatil mukhalif, tidak mengetahui ada yang menyalahi itu, wal hal kama wasafna, wal hal keadaan itu sebagaimana kita sifatkan tadi, la yadullu ala adami wujudil mukhalif, tidak menunjukkan tidak ada yang menyalahi. Wabitali dari kerana itu la nastati'u i'tibarahu, tak boleh kita i'tibarkan ijma', tak boleh kita kata ijma' lah. Bal wala ijma'an sukutian, bahkan tak boleh nak kata ijma' sukuti sekalipun. Jadi itu kesimpulan berkaitan dengan tafsir berkaitan dengan hukum ini. Jadi kita boleh ringkaskan bahawa berlaku tidak ijma', jawapannya memang pada zaman sahabat, zaman awal salaf, sahabat Sayyidina Umar Abu Bakar memang berlaku ijma', dan syarat ijma' tu memang cukup. Adapun selepas pada itu sukar sikitlah. Jadi sehabis yang boleh kita katakan perkara itu, nak kata ijma' dengan makna istilah mungkin kurang tepat. Jadi ya, sebahagian ulama' kata benda ini perkara yang masyhur, yang disepakati, yang tidak diketahui ada yang menyalahi. Kemudian kata pengarang, ahamiyatul ijma' fi waqtil hadir wa imkanun inqadihi, kepentingan ijma' pada waktu sekarang dan kebarangkalian berlaku. Al-ijma' masdarun muhimun min masadir fiqh al-islami. Ijma' ini satu sumber yang penting dalam sumber fiqh Islam. Wa dalilu min adillatil ahkami, dalil daripada dalil hukum. Al-mashhud bis-sihhati, al-mashhudu lahu bis-sihhati wal i'tibar, yang diketahui, yang disaksikan dengan sah dan juga diiktibarkan. Jadi orang iktibarkan ijma' ni sebagai dalil. Fayumkinu istifadatu minhu, dan boleh kita ambil faedah daripadanya fi ma'rifatil ahkam syar'iyyah, untuk mengetahui hukum syarak, lil waqa'i jadidah, bagi perkara-perkara baru, wahya kathiratun fi waqtina hadir, dan perkara baru ini sangat banyak pada waktu kita sekarang. Illa namun anna hadhil istifadata, mengambil faedah daripada ini, la yumkinu an tatimma, tak mampu untuk jadi sempurna, illa idza tahayya'a, kecuali jika dipersiapkan, jam'u idza tahayya'a jam'ul fuqaha, jika dimudahkan jam'u fuqaha, untuk menghimpunkan para fuqaha, wa ardul masail, dan untuk membentangkan masalah alaihim, kepada mereka, wa ma'rifatu ara'ihim fiha, dan mengetahui pandangan mereka padanya. Wa hadza la yatimu fi ra'yina, dan ini tidak boleh berlaku pada pandangan ini, tidak akan sempurna pada pandangan kami, bisuratin mujdiyatin, dengan jalan mujdiyah. Mujdiyah ni makna yang memberi manfaat, memberi faedah. Illa, perkara ini tak akan berlaku dengan cara yang memberi faedah, illa an tariqi ijadi majma'in fiqhi, kecuali dengan cara mengadakan majma' fiqhi. Majma' fiqhi ni makna satu, kita kata majlis fiqh antara bangsa lah. Majma' kita panggil syariah council, satu council yang menghimpunkan ulama-ulama fiqh melalui majma', majma' fiqhi, yadhummu, yang menghimpunkan jami'al fuqaha, sekalian para fuqaha, fil alamil islami, pada alam Islam ini. Wa yakunu li hadzal majma', dan jadilah bagi council majma' ini, makanun muayyan, ada kedudukan yang ada tempat yang tertentu. Tahayya'a lahu jami'u, yang mana tu baca idza, eloknya tahayya'a lahu, yang dipersiapkan, tuhuyyi'a, dipersiapkan baginya, jami'u, tuhuyyi'a, dipersiapkan baginya, jami'u ma yalzamu, segala apa yang perlu, min malin, daripada duit kewangan, wa kutubin, kitab, wa katabah, penulis-penulis,
Okay, jadi sini pun idza tuhuyyi'a lah. Tuhuyyi'a. Dipersiapkan baca dengan mabni lil majhul. Tahayya'a ila akhirih, dipersiapkan baginya, kita kata keperluan. Majma' je lah. Benda ini perlu kepada apa? Perlu kepada keuangan, perlu kepada sumber. Nampak? Jika nak berlaku tahayya'a, boleh baca tahayya'a lil amal, ista'adda. Tak perlu baca tu tahayya'a baca. Jadi tak perlu baca mabni lil majhul lah, kita baca dengan maklum saja. Tahayya'a makna persiap, ista'adda. Idza tahayya'a jam'ul fuqaha, jika dipersiapkan ataupun jadi tersedia, kita kata tersedianya menghimpunkan para fuqaha. Wa tahayya'a, dan tersedianya jami'u ma, segala apa yang perlu, min malin, daripada duit, wa kutubin, dan kitab, wa katabah, dan penulis-penulis, ila akhirih. Wa yajtami'u, dan mereka berhimpun, fi awqatin muayyanah, pada masa yang tertentu, dauriyatan, secara apa? Muayyanatin, dauriyatin, boleh. Waktu dauriyah, secara ada dauriyah makna secara berkala, ada sesinya, makna secara dauriyah ni ada kalanya. Contohnya setahun sekali atau 2 kali setahun. Wafqa nizamin muayyanin, menurut peraturan yang tertentu, menurut sistem yang tertentu. Contoh, buat majma' berhimpun sekali setahun contohnya, ataupun majma' berhimpun 2 kali setahun. Wa tu'radu alaihi, dan dibentangkan kepada majma' ini masailu, masalah-masalah, wal waqa'i, dan juga kes-kes baru, al-jadidah, yang baru, li dirasatiha, untuk mereka mengkajinya, wan nazari, dan memerhatikan, fi ijadil ahkam, untuk mengadakan hukum, untuk menentukan hukum laha, bagi masalah tadi, fi dhawi nusus, berdasarkan suluhan nas syariah, berdasarkan suluhan nas syariah, wa qawaidiha, dan kaedahnya, wa mabadi'iha, dan prinsip-prinsip umumnya. Thumma tunsharu, kemudian disebarkan, hadhil ahkam, hukum ini, fi nasyaratin, pada nasyarat ni makna pada terbitan dauriyah, yang ada berkala, yang ada kita panggil, ada dia punya sesinya. Au kutubin khas, ataupun dicetak dalam kitab-kitab yang khusus, litila'in nasi alaiha, supaya dapat diketahui, dapat dibaca, dapat diketahui oleh manusia di atasnya. Wa ibda'i ulil ilmi, wa ibda'i ulil ilmi, dan dapat dikemukakan oleh orang yang mempunyai ilmu di kalangan mereka, ra'yahum, supaya apa? Supaya ibda' boleh dikemukakan oleh ulil ilmi, orang yang punya ilmu boleh mengemukakan pandangan mereka dalamnya. Idh yuhtamal, kerana boleh jadi, boleh diihtimalkan, boleh jadi, anna ba'dal fuqaha, sebahagian daripada fuqaha, lam yatayassar lahum indimamu, tidak mudah untuk mereka untuk turut serta, indimam, turut serta, ilal majma' fiqhi, kepada majma' fiqhi ini, li ayyi sababin kana, kerana apa-apa sebab, sakit ke, suka nak musafir ke, ala an yutalaba, dengan bahawa dituntut, an yutlaba min haula, dituntut daripada mereka, irsalu araihim, untuk mengutuskan pandangan mereka, ilal majma', kepada majma' fiqhi, ra'san, secara asas, dengan bahawa mereka kalau tak dapat datang, mereka kena berikan pandangan mereka, hantar pandangan mereka. Au ila mu'tamadihi fi kulli qutrin, ataupun mu'tamad ni makna kepada setiap bahagian. Mu'tamad ni makna kita kata cawangan lah, cawangannya fi kulli qutrin, pada setiap kutur, setiap kontinen, setiap kawasan. Contoh bahagian Asia, bahagian apa? Bahagian Malaysia saja ke, ataupun bahagian Asia, bahagian Eropah. Kemukakan, serahkan pandang mereka kepada cawangan-cawangan ini. Wala ba'sa, dan tidak ada masalah, milisti'anati,
untuk mengambil manfaat, mengambil pertolongan, mengambil manfaat bidauril idha'ah, dengan peranan idha'ah silkiyah. Idha'ah silkiyah makna sebaran yang bukan berbentuk silkiyah. Makna ni maksud apa ni? Silkiyah makna bukan melalui jalur ataupun wayar. Ni maksud apa ni? Maksud melalui kemudahan internet. Idha'ah silkiyah, sebaran yang bukan berbentuk wayar, makna yang tanpa berada hubungan wayar. Kita kata dengan medium yang ada bentuk baru ini. Bukan tak perlu dah untuk kita utus. Tapi dengan melalui apa? Tak perlu pada wayar, bukan internet saja. Begitulah. Jadi kitab ini kitab lama ni. Kitab lama pun tidaklah lama sangat. Cuma era sekarang ini lagi mudah kita dapati. Li'idha'ati, supaya dapat menyebarkan ara'il mujtama'il fiqhi, majma', pandangan majma' fiqhi, ziyadatan fi tabligh, sebagai melebihkan lagi untuk penyampaian. Summa yanzuru, kemudian akan melihatlah oleh majma' ini fima wasalahu, pada pandangan yang sampai kepadanya min ara', daripada pandangan-pandangan, haula ma nasyarahu, berkaitan apa yang disebarkan min ara'ihi. Jadi majma' ini setelah mereka buat keputusan, mereka sebarkanlah. Kemudian mereka tunggu maklum balas daripada ulama'-ulama' yang mungkin tak hadir. Mereka lihat kembali apa yang sampai daripada pandangan berkaitan apa yang mereka sebarkan itu. Fa idza mattafaqat ara'u, apabila menepati ara'u a'dha'il majma', pandangan ahli majma' ala hukmin, di atas satu hukum, kana hukman mujma'an alaih, maka boleh kita kata hukum itu hukum yang berlaku ijma' di atasnya. Wa kana hadzal ijma'u, dan ijma' ini qariban minal ijma'il mansus, hampirlah kita kata kedudukannya seumpama ijma' yang dinaskan, yang mansus alaihi, yang disebutkan di sisi ulama usul. Wa wajibal amalu bimujibihi, dan wajib kita beramal dengan apa yang dipaham atau apa yang ditutup daripada ijma' tersebut. Jadi pandangan Syekh ini berkaitan isu ijma' pada masa sekarang. Macam mana kita nak adakah itu boleh berlaku? Jadi dia kata benda ni boleh berlaku pada zaman ini, mungkin berlaku dengan cara apa dia, diadakan majma' fiqhi. Kita tahu majma' fiqh ni ada berlaku di Saudi. Majma' fiqh di Saudi, dan ada beberapa majma' lain di Eropah pun ada. Tapi yang besarnya di Saudi lah. Maka majma' fiqh sini tugas ni macam mana? Berlaku ijma' dalam bentuk moden dengan cara masalah itu dibentangkan kepada ahli majma', ahli council of fiqh tadi, dibentangkan dan dibincangkan. Kalaulah berlaku persepakatan, kemudian pandangan itu disebarkan dulu. Kemudian mungkin ada di kalangan ulama'-ulama' yang tak dapat hadir dan bukan ahli. Mereka disuruhlah, makna setiap kawasan tu cari ni, sebarkan, supaya kalau ada pandangan mereka itu dibawa juga masuk. Dihimpunkan balik. Maka bila berlaku persepakatan atas satu hukum itu tanpa ada yang mengingkari, boleh kita anggapkan berlakulah ijma' secara bentuk moden ini. Walaupun sebagaimana kata pengarang ni lah, dia kata qariban. Dia nak kata betul-betul ijma' itu satu benda yang payah juga. Sebab tu dia kata qariban, hampir-hampirlah dia itu menepati takrif ijma' yang disebut oleh para ulama usul. Tapi secara telitinya payah jugalah. Paling kuat pun ijma' yang berlaku pada majma' fiqh ni, dia taraf yang mana taraf membawa kepada kita kata keyakinan yang kuat bahawa itulah pandangan dan kesepakatan. Walaupun nak menepati kepada takrif ijma' yang pada istilah tu payah, tapi hampirlah dia boleh kita kata pandangan yang mendekati kepada ijma'. Okey. Apatah lagi ini zaman pengarang tulis ni lah. Sekarang ni cara menghimpunkan ulama' lagilah mudah, dengan cara video conference, dengan cara telefon, dengan cara hubungan pun sangat mudah lah. Jadi paling kurang pun kalaulah untuk memastikan setiap ulama' yang ada kat dunia ni bersepakat, payah. Tapi kebanyakan mereka bila dah sepakat itu, boleh kita katakan pandangan itu pandangan yang hampir kepada persepakatan dan kebenaran. Jadi itu
berkaitan dengan ijma'. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.